Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini kita akan meneruskan lagi topik 3.1 iaitu wang dan bank. Untuk hari ini kita akan menyentuh tentang topik 3.1.2 iaitu fungsi bank pusat. Untuk topik ini cikgu dah pecahkan kepada dua bahagian iaitu pengenalan kepada Bank Negara Malaysia BNM dan juga peranan utama BNM. Kita lihat dulu elemen yang pertama iaitu pengenalan kepada BNM. Okey, bank di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu bank pusat dan juga bank perdagangan. Bank pusat ini adalah bank yang utama dan bank induk. Manakala bank perdagangan adalah bank-bank yang sedia ada dan menjalankan urus niaga dengan masyarakat. Okey, kita akan belajar dulu dengan bank pusat. Bank pusat ini adalah ataupun BNM ini adalah bank pusat, bank utama di negara kita. Ditubuhkan pada 24 Januari 1959. Kita lihat elemen yang kedua untuk topik hari ini iaitu peranan utama BNM. Peranannya yang pertama adalah mengeluarkan mata wang. Okey, BNM diberi kuasa tunggal untuk mencetak dan mengeluarkan mata wang ringgit Malaysia. Jadi tiada pihak lain dibenarkan untuk berbuat demikian. Dan hanya mata wang yang dikeluarkan oleh bank pusat sahaja diperlakukan sah dengan nilai di negara kita. Peranan yang kedua adalah mengawal kestabilan nilai mata wang. Okey, kestabilan sesuatu nilai mata wang sangat perlu dititik beratkan kerana nilai mata wang ini berperanan untuk menunjukkan kestabilan ekonomi sesebuah negara. Okey, nilai mata wang diukur melalui dua cara iaitu kuasa beli wang dan juga mata wang asing. Okey, nilai mata wang yang tinggi itu digambarkan melalui kuasa beli. Contohnya, semakin tinggi kuasa beli melalui nilai wang tersebut, semakin stabil sesuatu nilai mata wang. Okey, saya bagi contoh nilai masa wang. Kita lihat nilai masa wang melalui kuasa beli. Contohnya, pada zaman dulu, RM100 kita dapat beli pelbagai barang. Ataupun kamu dapat beli sepasang kasut dengan harga RM100 pada minggu ini. Tapi pada minggu depan mungkin harganya meningkat RM10. Itu menunjukkan kuasa beli wang kita semakin rendah kerana dengan nilai yang sama kita dapat beli sedikit barang. Itu maksud kuasa beli wang. Jadi bank negara ini perlu mengawal nilai masa wang itu agar tidak jatuh dengan mendadak. Okey, yang kedua, mata wang asing. Mata wang asing bermaksud kita perlu mengawal kestabilan dari segi kadar pertukaran mata wang asing. Maksudnya kita nak bandingkan tukaran RM dengan negara lain itu kita tak nak bagi jatuh. Contoh, kalau negara kita stabil, kadar tukaran kita dengan negara luar juga semakin hampir sama lah. Maksudnya tidak mempunyai jarak ataupun jurang yang jauh. Kita masih lagi di peranan yang kedua iaitu menstabilkan nilai mata wang. Okey, jadi bagaimana bank pusat ini nak stabilkan nilai mata wang melalui 3 kaedah. Yang pertama, untuk menstabilkan ataupun supaya dia tidak mempunyai jurang yang besar dengan negara maju lain, bank negara perlulah yang pertama mewujudkan sandaran minimum. Itu bermaksud BNM perlu memperuntukkan sandaran minimum 80.59%. Bukan perlulah, maksudnya dia memang memperuntukkan 80.59% dalam bentuk emas dan rizab antarabangsa. Jadi dia melaburlah dengan rizab emas ini supaya nilai mata wang kita ini tidak jatuh mendadak. Okey. Contohnya, jika dia ingin mencetak RM100, sandaran minimum perlu dimiliki RM80.59. Okey, dan memang negara kita tengah buat macam itulah. Okey, yang kedua, dia nak stabilkan nilai mata wang supaya tidak mempunyai jurang yang jauh dengan negara luar. Dia perlu ada campur tangan dalam pasaran pertukaran asing ataupun forex. Maksudnya, jika ada masalah dari segi jurang yang tinggi dalam nilai mata wang Malaysia, BNM akan membeli ringgit Malaysia. Maksudnya bila kita beli, ramai yang minta dengan ringgit Malaysia, nilai mata wang kita akan meningkat. Contohnya, dia beli RM dengan menjual dolar AS. Jadi maksudnya, bila dia beli RM dengan banyak dekat pengurus wang, kita nampak kan, contoh kita tukarkan wang itu,
Kita beli RM. Bila ramai beli RM, maksudnya nilai mata wang kita akan meningkat kerana mempunyai permintaan yang lebih tinggi. Okey, kesannya RM di dalam pasaran akan meningkat berbanding dengan mata wang negara lain lah. Contohnya AS, dolar AS. Okey, yang ketiga, Bank Pusat boleh mengawal inflasi. Okey, apa maksud inflasi? Inflasi bermaksud nilai masa wang bagi barang tersebut meningkat. Ataupun kita faham di sini, nilai masa wangnya maksudnya dia semakin menurun dari segi ringgit tu. Contohnya kita tengok inflasi ini akan menyebabkan harga barang meningkat, tapi pendapatan tidak meningkat. Jadi bila berlaku masalah ini, pendapatan kita tak meningkat tapi harga barang meningkat. Jadi macam mana kuasa beli kita? Kuasa beli kita akan menurun. Itu yang menyebabkan inflasi. Jadi Bank Pusat ini boleh mengawal inflasi daripada berlaku. Barulah nilai mata wang kita akan stabil. Peranan yang ketiga adalah Bank Pusat ini berperanan sebagai jurubank kepada kerajaan. Okey, jurubank kepada kerajaan ini bermaksud Bank Pusat bertindak untuk mentadbir akaun negara. Akaun negara ni maksudnya akaun kerajaan lah. Bank Pusat menyimpan dan menguruskan akaun kerajaan yang terdiri pada hasil dan perbelanjaan kerajaan dan akaun pinjaman kewangan. Maksudnya negara kita ni pinjam wang pada siapa, semua tu ada rekod pada Bank Pusat. Dan juga ada rekod pinjaman yang dibuat oleh kerajaan, dan Bank Pusat juga menerima wang yang dibayar kepada kerajaan melalui pembayaran bagi pihak kerajaan. Contohnya kita nak bayar cukai, semua itu melalui Bank Pusat. Okey, yang kedua, memberi pendahuluan sementara. Okey, Bank Pusat bertindak memberi pendahuluan apabila kerajaan menghadapi masalah kekurangan kewangan. Okey, tapi kerajaan perlu membayar balik tidak lewat daripada 3 bulan. Okey. Seterusnya, Bank Pusat juga bertindak untuk mengurus hutang negara ataupun kerajaan. Maksudnya, Bank Pusat perlu bertanggungjawab memperoleh pinjaman bagi pihak kerajaan jika ada masalah kewangan lah. Contohnya, kerajaan nak pinjam daripada mana-mana pihak, Bank Negara akan menguruskannya. Dan Bank Negara juga akan memperoleh pinjaman melalui penjualan bil-bil perbendaharaan dan juga surat jaminan kerajaan. Okey, bil perbendaharaan di sini bermaksud surat akuan yang menyatakan kerajaan itu nak pinjam duit daripada badan-badan yang mempunyai kewangan yang tinggi lah. Contohnya, nak pinjam duit daripada badan korporat. Okey, itu adalah siji akuan bahawa kerajaan ingin meminjam daripada badan tersebut dan akan membayar balik dengan kadar faedah yang sesuai. Okey, yang keempat, Bank Pusat ini bertindak untuk memberi nasihat pelaburan. Okey, dia akan menjadi ejen penasihat kepada kerajaan untuk aktiviti pelaburan yang di mana yang dirasakan paling sesuai dan dapat keuntungan yang tinggi. Dia akan kajilah yang mana berpotensi. Dan yang kelima, dia akan menguruskan pertukaran asing. Maksudnya di sini dia akan memastikan rizak antarabangsa sentiasa mencukupi. Apa maksud rizak? Rizak di sini adalah aset lah. Okey, maksudnya negara kita ni ada aset di luar negara dan diuruskan oleh bank negara. Peranan Bank Pusat yang ketiga adalah juru bank kepada bank perdagangan. Bank perdagangan ni yang berurusan dengan individu seperti kita. Contohnya Maybank, CIMB Bank, BSN dan bank-bank lain lah yang ada di Malaysia. Okey. Peranannya yang pertama adalah menyediakan akaun penjelasan antara bank. Akaun penjelasan di sini bermaksud Bank Pusat menggunakan setiap bank perdagangan tu dia ada akaun penjelasan di Bank Pusat yang digunakan untuk membayar hutang antara bank. Maksudnya Bank Pusat ini sebagai pengurus hutang kepada bank perdagangan lah. Dia akan membuka satu akaun penjelasan hutang kepada setiap bank perdagangan di Malaysia. Yang kedua, dia akan menjaga rizak berkanun. Rizak berkanun di sini bermaksud simpanan wajib bank perdagangan di Bank Pusat.
Okey, dia ada kadar dah dan kadar semasa adalah 4%. Okey, yang seterusnya adalah yang ketiga, sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Maksudnya kalau bank perdagangan ni tidak akan meminjam, tapi kalau ada masalah, itu adalah jalan yang terakhir dia akan pinjam kepada bank pusat. Dan peranan yang terakhir bank pusat adalah mengawal kestabilan ekonomi. Tadi kita lihat adalah mengawal kestabilan mata wang. Sekarang adalah ekonomi. Ekonomi adalah elemen yang lebih besar daripada mata wang, tapi dia ada kaitan. Okey, bagaimana bank pusat nak buat? Bank pusat perlu mengawal ekonomi daripada mengalami inflasi dan deflasi. Okey, kalau kita nampak nilai mata wang tadi hanya inflasi, tapi kalau kestabilan ekonomi dia juga melibatkan deflasi. Inflasi adalah di mana nilai mata wang itu rendah. Jadi kita nak elakkan daripada rendah, kita perlu ada kestabilan mata wang. Tapi deflasi ini perlu ada kestabilan ekonomi, baru dia tidak akan berlaku. Jadi dia akan gunakanlah alat-alat kewangan, contohnya dia menjual rizal, menjual bond kerajaan dan juga rizal berkanun. Okey, jadi dia akan jual benda tu untuk nak mengelakkan daripada ekonomi kita ini merundum. Sebagai kesimpulannya kelas, hari ini kita telah mempelajari tentang fungsi bank pusat ataupun bank negara Malaysia. Jadi sebagai refleksinya, yang pertama kita dah menyentuh tentang pengenalan bank negara Malaysia, iaitu bank pusat yang di mana mereka akan bertindak sebagai bank tunggal yang mencetak ataupun mengeluarkan ringgit Malaysia. Okey, yang kedua kita dah lihat 5 peranan utama bank pusat kepada pihak-pihak tertentu. Contohnya, yang pertama, mengeluarkan mata wang. Yang kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Yang ketiga, jurubank. Okey, jurubank ni kita bahagi kepada dua lah. Jurubank kepada kerajaan dan juga jurubank kepada bank perdagangan. Dan yang terakhir kita dah lihat peranan bank pusat sebagai pengawal kestabilan ekonomi. Sebab itu yang lebih besar lah. Jadi saya harap kamu faham apa beza bank pusat dan juga bank perdagangan. Bank perdagangan kita akan sentuh pada minggu hadapan ataupun kelas yang seterusnya.